Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih lagi diberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan lagi program Al-Quran Sahabatku ini, dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan dengan tahsin surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Masad insya-Allah. Dan sebelum tu kita berikan ruang terlebih dahulu kepada kawan-kawan kita untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini insya-Allah, dan sesiapa yang sedang bersama diharapkan dapat share terlebih dahulu kita punya program hari ini supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat insya-Allah. Teruskan share mana-mana grup yang ada supaya kita berkongsi ilmu pada hari ini. Ramai yang akan dapat manfaat, ramai yang akan dapat ilmu, ramai yang akan dapat peringatan insya-Allah. Share kepada grup-grup yang ada terlebih dahulu. Dan kita mohon sangat-sangat kerjasama daripada semua para pendengar yang mana belum lagi like page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, boleh teruskan like untuk mengetahui pelbagai aktiviti dan juga program-program yang dirancang di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk teruskan subscribe kita punya channel di YouTube, iaitulah TV MAMBS, untuk anda mengetahui kuliah-kuliah secara online dan juga secara live dan juga khutbah Jumaat. Jangan lupa untuk subscribe di TV MAMBS, channel TV MAMBS. Begitu juga di Instagram kami mambs.kt insya-Allah. Dan selamat hari raya kepada semua. Saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha. Walaupun kita dah habis hari Tasyrik, saya rasa masih belum terlewat lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melaksanakan ibadat korban, semoga Allah menerima ibadat korban kita insya-Allah, dan semoga korban yang kita lakukan pada hari raya baru-baru ini sedikit sebanyak mengingatkan kita ataupun memberikan pengajaran kepada kita betapa besarnya pengorbanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kita mengambil sedikit masa lagi untuk kita mulakan insya-Allah, sementara sahabat-sahabat untuk teruskan share kita punya program hari ini. Dan insya-Allah kita sambung dengan surah Al-Masad. Bagi yang nak tengok mushaf pun boleh cari surah Al-Masad insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 14 Zulhijjah. Hari ini sudah 4 Ogos, betapa cepatnya masa berlalu. Saya kira dalam tempoh seminit dua lagi kita akan mulakan insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada kru yang menyediakan kita punya live hari ini. Ustaz Idham bersama tim. Alhamdulillah, hari ini kamera baru hari ini. Okey, kita mulakan insya-Allah tahsin surah-surah pilihan pada hari ini, surah Al-Masad, iaitulah surah selepasnya surah An-Nasr yang mana kita dah kupas pada minggu yang lalu. Minggu ini surah Al-Masad berkait dengan kisah Abu Lahab ini. Okey, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu. Kita baca sama-sama, kemudian kita akan tahsin satu persatu ayat demi ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca bersama-sama dan kita lihat satu persatu ayat demi ayat insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Saya baca terlebih dahulu sekali lagi, tuan-tuan ikut ya insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut surah Al-Masad ini. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب. Okey, dalam ayat ini terlebih dahulu kita lihat pada huruf ta. Di sini adanya ta yang sukun, ta yang mati, maka sifat huruf ta ini adalah hamas. Hamas dia seperti kita mengeluarkan angin bagi huruf ta ini. Jadi bunyinya tabbat, tabbat, itu sebutan huruf hamas. Jangan kita membaca huruf hamas ini dengan terlalu kuat sehingga ada yang membacanya seolah-olah berlebih-lebihan. Dia akan bunyi tabbat, tabbat. Itu bacaan yang tak berapa tepat ya tuan-tuan. Kerana huruf ta yang sukun ini, dia hanya keluar sifat huruf ta ini, dia bunyinya tabbat. Macam tu. Tabbat, tabbat. Dia beza bunyi tabbat. Itu angin yang berlebih-lebihan. Okey. Di sini adanya sifat huruf ta, iaitu huruf hamas. Huruf hamas ada 10. Kita dah bincang pada minggu-minggu yang lalu 10 huruf ini, iaitulah huruf fa, huruf ha, huruf tha. Kita ulang lagi sekali pada awal. Huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, kaf, ta. Ada 10 huruf. Okey. Okey, kita teruskan lagi pada kalimah yang berikutnya. Yada abi, yada abi. Okey. Di sini adanya dua kalimah. Satu kalimah yada, satu lagi kalimah abi. Ingat, apabila huruf mad, yakni huruf alif atau waw atau ya, bertemu dengan huruf hamzah. Ini dalam ayat ini yang terlibat huruf mad ialah huruf alif. Huruf alif di sini salah satu daripada huruf mad. Sama ada huruf alif atau waw atau ya, dan di sini terlibatnya huruf alif, salah satu daripada huruf mad ini bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah dalam dua kalimah. Satu kalimah yada, satu kalimah abi. Berlaku dalam dua kalimah di sini, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Tuan-tuan jangan tertukar lagi. Bila mana bertemu dalam satu kalimah, maka hukumnya ialah mad wajib muttasil. Satu kalimah mad wajib, dua kalimah mad jaiz. Itu kita kena ingat. Jadi di sini berlakunya dua kalimah. Apa maksud kalimah? Perkataan. Satu perkataannya ialah yada, satu kalimah lagi adalah abi. Jadi bila mana huruf mad ini bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah yang kedua ini, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz boleh baca berapa harakat tuan-tuan? Ada 3 wajah. Satu boleh baca dengan 2, 2 boleh baca dengan 4, 3 dibaca dengan 5. Maka 2 atau 4 atau 5 boleh dibaca mengikut qiraat, mengikut wash, mengikut riwayat Hafs dan Asim. Yang baca 2 mengikut Tariq Jazari, 4 atau 5 mengikut Tariq Syatibi. Adapun Hafs dan Asim ada banyak lagi tariqnya yang masyhur, Jazari dan juga Syatibi ini
Boleh dibaca dengan 2 mengikut Jazari, Tariq Al-Jazari, 4 atau 5 mengikut Tariq Al-Syatibi. Okey, kita terus. Kemudian pada kalimah abi, di sini adanya huruf ya, maka hukumnya ialah mad asli. Ingat tuan-tuan, pada kalimah yada ini huruf dal. Dal bunyi lahjah Arab, kalau boleh kita baca mengikut lahjah Arab lah. Jangan bunyi dal seperti bunyinya Melayu, bunyi da. Kalau Terengganu, kalau orang Melayu sebut da. Da. Sama juga dalam Fatihah. Fatihah pun macam tu juga. Ramai yang baca dengan bunyi Melayu sehingga dalam Fatihah bunyi budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Budu tu kalau orang Terengganu cicoh kuah singgang budu sedap tu tuan-tuan. Kalau budu orang buat makan. Kalau sebut nak budu seolah kita kata nak budu. Oh, nak makan budu. Jadi kalau huruf dal ni kena lahjah Arabnya bunyinya da, di, du. Kalau Fatihah kita iyyaka na'budu, budu wa iyyaka alhamdu. Di sini pun sama. Tabat yada bukan yada. Okey, sama-sama kita jaga huruf dal di sini, makhraj huruf dal biar tepat. Okey, macam mana untuk kita betulkan huruf dal? Seperti formula-formula yang kita dah sebut sebelum ini. Dal, di, du, bad. Du, dan, dani, dadna, minal, mudni, mani, dan, dani, da. Boleh amal untuk kita perbaiki makhraj huruf bacaan kita. Okey, kita teruskan. Kemudian daripada kalimah lahabiwa. Lahabiwa. Di sini adanya hukum tanwin bertemu dengan huruf waw. Apa hukumnya? Ingat, kita dah belajar sebelum ini bila mana nun sukun atau tanwin. Apa makna tanwin? Apa maksud tanwin ni? Iaitulah bagi 2 di atas, bagi 2 di bawah ataupun bagi 2 di depan. Bahasa mudahnya. Tanwin ni bagi 2 di atas, bagi 2 di depan, bagi 2 di bawah. Bahasa mudahnya itulah tanwin. Bila mana bertemu dengan huruf waw ataupun dia panggil huruf idgham. Jadi 4 huruf idgham ada 6. Terbahagi kepada 2, idgham bila gunnah dan juga idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah adanya 4 huruf. 1 huruf mim, 1 huruf ya, 2 huruf waw, 3 huruf mim, 4 huruf nun. Jadi huruf waw itu termasuk dalam 4 huruf ini. Maka hukumnya ialah idgham bil gunnah. Apa maksud idgham? Memasukkan. Apa maksud bil gunnah? Memasukkan beserta dengung. Itu maknanya. Jadi memasukkan apa tuan-tuan? Memasukkan tanwin ini ke dalam huruf waw. Memasukkan tanwin ke dalam huruf waw. Yakni huruf ba yang bertanwin ini ke dalam huruf waw. Lahabiu. Itu cara dengungnya. Lahabiu. Terus masuk ke dalam huruf waw beserta dengan dengung. Jangan dibaca lahabiwa. Itu tak tahu nak pergi ke mana tu. Lahabiw. Salah. Lahabiwa. Terus masuk ke dalam huruf waw beserta dengan dengung. Baik. Ingat, baris 2 di atas bunyinya tan. Baris 2 di bawah bunyinya, baris 2 di atas bunyinya ban. Baris 2 di bawah bunyinya bin. Baris 2 di hadapan bunyinya bun. Di sini baris 2 di bawah bunyinya bin. Jangan dibaca dengan bin. Bin. Itu orang yang malas baca Quran tu. Baca Quran dah bagus, tapi cara baca tu orang panggil cara baca orang yang malas. Tabbat yada abi lahabin wa tabbi. No, jangan bin. Baris 2 di bawah bunyinya bin. Bin wa abi abi lahabin. Tabbat yada abi lahabin. Kan kita rasa sedap aja dengar seperti mana ikut bacaan yang sempurna. Kalau baca lahabin tak tahu apa dia baca sebenarnya. Okey, ingat tuan-tuan, baris 2 di atas bunyinya ban, baris 2 di bawah bunyinya bin, baris 2 di depan bunyinya bun. Ban, bin, bun. Bukannya ban, ben, bon. Tu tak kena juga bacaan tu. Jadi ingat di sini, hukumnya apa dia? Hukumnya ialah idgham bil gunnah, memasukkan beserta dengan dengun. Bagus. Okey, kita teruskan lagi pada kalimah yang terakhir dalam ayat ini, iaitu watab. Di sini adanya huruf ba
yang bersabdu. Baik, di sini bila mana kita waqaf, maka huruf ba yang bersabdu yang berbaris fathah berbaris di atas ini kita gantikan dengan ba yang berbaris sukun kerana kita waqaf, kerana kita nak berhenti, jadi dia kena matilah. Okey, kita sukunkan dia kerana kita waqaf. Maka di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, hukumnya ialah di sini bagi huruf ba di sini adalah qalqalah. Ba qalqalah sifatnya adalah qalqalah huruf ba ini. Berapakah huruf qalqalah? Ada 5. 1 huruf qaf, 2 huruf ta, 3 huruf ba, 4 huruf jim, 5 huruf dal. Qutubun, jaddun ataupun baju dan qata. 5 huruf ini ingat. Dan qalqalah ini ada pembahagiannya pula. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar. Ingat di sini bila mana kita waqaf, okey, bila waqaf dan adanya sabdu, maka dia namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Sekiranya tidak ada sabdu, maka hukumnya dia menjadi qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra. Qalqalah sughra berada di pertengahan kalimah. Qalqalah sughra berada di pertengahan kalimah. Adapun kubra dan akbar berada di akhir kalimah, cuma bezanya adalah sabdu. Kalau ada sabdu, ada tasydid, ada syiddah ini, maknanya ia adalah qalqalah akbar. Okey, jelas? Baik. Kita terus pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, dalam ayat yang kedua ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hukumnya sama seperti mana yada abi, iaitulah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil apa dia saya sebut tadi? Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah fi kalimatain, dalam 2 kalimah. Okey, dalam 2 kalimah maksudnya di sini kalimah yang pertama adalah ma, kalimah yang kedua adalah aghna. Jadi huruf ma di sini yang terlibat adalah huruf alif bertemu dengan huruf hamzah di sini dalam 2 kalimah, maka hukumnya sama mad jaiz munfasil. Berapa harakat boleh baca? Ada 3 wajah yang saya sebut tadi. 2 boleh, 4 boleh, 5 pun boleh. Baik, kita terus. Terus dengan di sini lagi ada hukum anhu. Anhu, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya ialah izhar halki. Dibaca jangan dibaca dengan dengung yang tidak sempurna. Dibaca dengan jelas, itu yang lebih tepat. Anhu dibaca dengan jelas. Jelas apa dia? Jelaskan huruf nun yang sukun ini. Okey, dia ada dengung tapi sedikit sangat. Dia ada dengung sedikit. Anhu, anhu, begitu. Ma aghna anhu, anhu. Okey, dan di sini adanya huruf ain. Hati-hati, huruf ain sering saya sebut. Jangan tertukar dengan huruf hamzah dan juga jangan bunyikan huruf ain ini keluarnya daripada hidung. Kalau hidung jadi sengau. Okey. Kalau hamzah dikeluar di pangkal halqum. Jangan dibaca di hidung. Contohnya ma aghna anhu. No, bukan berada di pertengahan halqum. Ma aghna anhu anhu. Apa hukumnya tadi? Izhar halqi. Bagus. Apa maksud izhar? Jelas, terang, nyata. Itu maksud izhar. Zahirkan. Okey, zahirkan sebutan huruf nun yang sukun ini, tuan-tuan. Baik, kita teruskan lagi pada kalimah maluhu wa ma. Maluhu wa ma. Apakah hukum di sini maluhu wa ma? Maluhu wa ma ini pada waw yang kecil ini, luhu, hukumnya ialah mad silah sughra. Mad silah sughra ataupun mad silah maksilah qasirah. Okey, maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Saya lebih suka menggunakan istilah maksilah sughra. Okey, kenapa dinamakan maksilah sughra? Kerana huruf ha dhamir, ni huruf ha di sini bertemu dengan huruf selain huruf hamzah.
Okey, selain huruf hamzah maka dia jadi mat silah sughra. Kalau hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah, dia akan jadi mat silah kubra ataupun mat silah tawilah. Boleh? Baik, ingat mat silah ni syarat dia mestilah huruf ha ini berada di antara huruf yang berbaris. Dia tak boleh berada di antara huruf yang sukun. Maksudnya sebelum huruf ha mestilah huruf yang berbaris. Selepas huruf ha mestilah huruf yang berbaris. Di sini huruf ha dhamir sebelumnya ialah huruf lam, iaitu huruf yang berbaris di hadapan. Berbaris ke tidak? Berbaris. Selepas huruf ha adanya huruf waw berbaris di atas. Berbaris ke tidak? Berbaris. Okey, maka dia syaratnya menepati pada syarat, maka hukumnya ialah mad silah sughra. Okey. Cuba kita lihat pada kalimah anhu. Ini pun ada maksud adanya hak dhamir di sini. Tapi kenapa tidak diletakkan waw yang kecil? Kerana tidak menepati pada syaratnya. Kerana huruf hak ini berada di antara huruf yang sukun. Ingat saya sebut tadi. Syarat maksilah ialah hak dhamir ini mestilah berada di antara dua huruf yang berbaris. Maksud di antara dua huruf tu dia ada di tengah-tengah. Sebelumnya huruf yang berbaris, selepasnya huruf yang berbaris. Maka di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, pada kalimah anhu ini, huruf hak dhamir selepasnya huruf apa? Huruf mim. Berbaris ke tidak? Berbaris. Okey. Okey lagi. Sebelum tu kita lihat. Sebelum huruf hak dhamir, huruf apa? Huruf nun. Berbaris ke tidak? Oh tidak. Huruf sukun rupanya. Tepati syarat ke tidak? Tidak menepati syarat, maka dia tidak boleh dinamakan mad silah. Itu syarat bagi mad silah kubra ataupun mad silah sughra. Okey, kita teruskan. Wa ma, ini mad asli, panjang dua harakat. Kemudian kasab. Kasab di sini adanya qalqalah di sini. Ini yang saya sebut tadi, qalqalah kubra ataupun akbar, bezanya ialah sabdu. Bezanya adalah sabdu. Bagi ayat yang kedua ini tidak ada sabdu pada huruf ba, maka di sini ialah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Dia kena lantung bunyi huruf ba itu. Kasab, kasab. Kalau ada sabdu, kita kena pegang dulu sekejap baru kita lepaskan. Okey, pegang dulu baru lepaskan. Contoh pada watab tadi ni, ayat yang pertama, pegang dulu tabbat yada abi lahabin wa tab. Pegang dulu. Wa tab. Okey, di ayat yang kedua tidak ada sabdu, terus kita lepaskan, bunyikan lantunan tersebut. Kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab bunyi huruf ba, kerana kita sukunkan dia, kerana kita waqaf. Okey, jadi selesai kita ayat yang kedua. Kita terus boleh untuk ayat yang ketiga, insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Sayasla naran zata lahab. Lagi sekali boleh? Sayasla naran zata lahab. Okey, pada ayat yang kedua, sayaslana. Di sini adanya huruf alif yang kecil, maka hukumnya mad asli. Sayaslana, mad asli. Raza, raza. Adanya tanwin bertemu dengan huruf zal. Huruf zal salah satu daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? Kam? Adanya 15. 15. Ada 15 huruf. 15 ahruf. Okey. Adanya 15 huruf. Huruf ikhfa hakiki adalah huruf sin, huruf ta, huruf sin, huruf ta, huruf jin, huruf zal, huruf sad, huruf dal, huruf kaf, huruf fa, huruf tha, huruf qaf, huruf dha, ta, za, shin, zai. Cukup 15 huruf. Jadi di sini maknanya
bila mana tanwin ataupun nun yang sukun bertemu dengan 15 huruf ini, maka hukumnya ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kena dengung 2 harakat. Sayasla naran dha, sayasla naran dhata. Dan ingat, di sini adanya huruf zal, bukan za. Kalau baca dengan za, itu kita dah tukar kepada huruf zai. Di sini adalah huruf zal. Sayasla naran zata. Jangan dibaca dengan zata. Salah itu tuan-tuan. Okey? Ingat, bukannya huruf zai tetapi huruf zal. Zal, zi, zal, za. ذا ذي ذو بذ ذو ذن ذن ذذن من المذن مني ذن ذن ذا. Kalau zai, zazi zu baz zu zan zani zazna min almuzni mani zan zani za. Boleh? Okey, baik. Kita teruskan lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Di akhir ayat ini juga sama seperti mana pada ayat yang kedua, iaitu qalqalah kubra juga di sini. Nara dhata lahab, dhata lahab, lahab. Bunyi qalqalah bagi huruf ba. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Baik, ingat, cuba kita lihat, kalau kita nak sambung di sini, okey, tuan-tuan dikasihi Allah. Kalau nak sambung di sini, adanya ba yang berbaris 2 di bawah. Tanwin ini bertemu dengan huruf waw. Sama seperti mana hukum pada ayat pertama ini. Lahabin wa. Di sini pun sama. Kalau nak sambung, sayasla naran dhata lahabin wa amra. Boleh? Nak sambung sama hukumnya, iaitulah idgham bil ghunnah, dengung 2 harakat. Kalau nak sambung, kalau tak nak sambung, sukunkan bagi huruf ba ini, maka dia akan jadi qalqalah kubra. Dzata lahab. Okey, boleh? Bagus. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Maaf, ayat yang keempat. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. وامرأته حمالة الحطب. Lagi sekali insya-Allah. وامرأته حمالة الحطب. Okey, di sini pun sama, adanya hak dhamir. Okey, adanya hak dhamir, maka di sini ialah hukumnya maksilah sughra. Maksilah sughra. Lihat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sama seperti mana saya sebutkan tadi, syaratnya ialah mesti berada di antara 2 huruf yang berbaris. Jadi di sini huruf hak dhamir ini sebelumnya ialah huruf ta yang berbaris di hadapan, dan selepasnya adalah huruf ha yang berbaris di atas, maka menepati pada syarat, hukumnya ialah maksilah sughra. Dan kita lihat lagi, selepas kalimah wa mra'atuh ini adanya kalimah hammala, di sini adanya mim yang bersabdu, maka hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Hamma, hamma. Wa mra'atuhu ha. Di sini panjang 2 harakat ya. Maksilah kubra, maksilah sughra, panjangnya kadar 2 harakat. Panjang kadar 2 harakat. Wa mra'atuhu hammalata. Wa mra'atuhu hammalata. Boleh dengung 2 harakat di sini. Dan di sini adanya alif lam qamariyah, maka jelaskan bunyi huruf lam di sini bila mana kita sambung. Hammalatal ha, hammalatal ha. Adanya hukum izhar qamari ataupun dipanggil alif lam qamariyah. Jelaskan bunyi huruf lam, kemudian adanya huruf ha, adanya huruf ta dan adanya huruf ba. Kita sukunkan huruf ba di sini kerana kita waqaf, maka dia pun akan menjadi qalqalah kubra.
Okey, qalqalah kubra dia ada lantunan bunyi huruf ba itu. Hammalatal hatab. Okey. Hammalatal hatab. Okey, kita ulang daripada awal. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey, bagus. Dan kita lihat pada ayat yang terakhir untuk hari ini insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Fi jidha hablum min masad. Lagi sekali. Fi jidha hablum min masad. Okey, pada ayat yang terakhir harus dijaga ialah pada kalimah huruf ha. Di sini adanya ha simpul, maka bunyinya ialah ha. Dan di sini adanya huruf ha yang pedas, maka bunyinya ialah ha. Dia beza tuan-tuan, huruf ha dan juga huruf ha. Ha di pangkal halqum, ha di pertengahan halqum. Ha 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 ha, beza bunyinya. Ha 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 ha. Itu perbezaan huruf ha dan juga huruf ha. Maka di sini terlebih dahulu ialah huruf ha. Fi jidha, fi jidha. Kemudian adanya huruf ha. Fi jidha ha. Dia beza bunyi. Fi jidha ha. Ha 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 ha. Dan di sini adanya huruf ha yang keluar di pertengahan halqum. Dan adanya huruf ba yang sukun, maka inilah dinamakan qalqalah sughra. Dia beza tuan-tuan yang dikasihi Allah. Tadi kubra yang kita bincang kubra, dan kita bincang pada awal ayat yang pertama tadi ialah akbar. Dan ayat yang terakhir ini pada kalimah hablun adanya qalqalah sughra. Kenapa sughra? Kerana huruf qalqalah itu huruf ba ini berada di pertengahan kalimah. Ingat, kalau kubra atau akbar dia berada di hujung ayat. Okey, berada di hujung ayat ataupun hujung kalimah. Tetapi kalau qalqalah sughra berada di pertengahan kalimah ataupun pertengahan ayat. Boleh. Jadi kena bunyi dia punya qalqalah itu, lantunan itu hab hab fi jidha hablun hablun hablun. Bunyi hab hablun. Okey. Dan ini adalah huruf lam yang berbaris dua di hadapan, bunyinya lun, jangan lon. Hablon, hablon. Itu salah tuan-tuan. Bukan belon. Lun, hablun, lun. Okey, kemudian bertemu dengan huruf mim. Ini tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Sama juga macam saya sebut tadi. Ada 4 huruf tu kan? Huruf ya, huruf wa, huruf min ataupun huruf nun. Dan di sini terlibat adalah huruf mim. Bila mana nun yang sukun ni pun di sini pun ada contohnya. Mim masad, tengok min masad, nun yang sukun ataupun tanwin, di sini pun ada pun tanwin, lam yang berbaris di hadapan bertemu dengan huruf ya atau waw atau mim atau nun, maka hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Dan di sini yang terlibat adalah huruf mim, maka hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Dua-dua hukumnya idgham bil ghunnah. Hablum min idgham bil ghunnah, mim masad pun idgham bil ghunnah. Dan yang terakhir pada kalimah masad adanya huruf dal dan sukun kerana kita waqaf, dia pun menjadi qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kenapa huruf dal dijadikan qalqalah kubra? Kerana kita waqaf di sini, dan dal itu juga salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan juga huruf dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ini merupakan huruf qalqalah. Maka di sini adalah huruf dal, salah satu daripada hurufnya, dan dia pun menjadi qalqalah di sini. Qalqalah apa tuan-tuan? Qalqalah sughra. Qalqalah kubra. Kenapa kubra?
kerana berada di akhir kalimah. Untuk mudah kita faham, mudah kita mengetahui. Okey, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selesai pada hari ini berkait dengan tahsin surah Al-Masad. InsyaAllah akan datang kita sambung dengan tahsin yang berikutnya, surah berikutnya, iaitu surah Al-Ikhlas. Dan kita pun hampir kepada surah An-Nas. Bermula daripada awal PKP lagi kita mulakan dengan surah Al-Duha, dan hari ini Alhamdulillah kita dah sampai pada surah Al-Masad. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kepada kita. Mudah-mudahan memperelokkan lagi bacaan Al-Quran setiap hari dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Sebelum kita tutup, mari kita baca sama-sama lagi sekali, insya-Allah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita bertemu lagi untuk siri yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah, yang sentiasa bersama dengan kami dalam program Al-Quran Sahabatku ini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi untuk surah yang berikutnya sehinggalah kita habis kepada surah An-Nas. Dan saya mengharapkan tuan-tuan tetap setia dengan program ini, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih kerana berminat ataupun sentiasa bersama bagi membaiki dan memperbetulkan bacaan Al-Quran. Seperti biasa, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, harapan saya, pesanan saya seperti biasa setiap minggu, jangan lupa untuk kita cari guru-guru, untuk kita bertalaki, berhadapan dengan guru-guru bagi mentashehkan bacaan kita, bagi membetulkan, memperdengarkan bacaan kita ini supaya diiktiraf oleh guru-guru. Kerana kita hanya buat live secara langsung ini hanya sekadar teori, hanya sekadar ilmu ataupun disebut sebagai ilmi sahaja. Secara praktikalnya, secara amalinya, tuan-tuan carilah guru, dengarlah bacaan di hadapan guru supaya meyakinkan bacaan kita. Biarlah kita baca Al-Quran ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sama seperti mana bacaan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon maaf salah silap daripada saya, dan jangan lupa untuk teruskan share dan juga like kami punya page Masjid Al-Muktafi Billah Shah di Facebook dan juga Instagram kami mbbs.kt, dan juga subscribe channel di YouTube kami TV MBS. Moga rahmat untuk kita semua dan keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.